ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر يا كريم. Dikasihi pengurusi masjid dan ahli yang terkuasa, dan imam pegawai syarah, dan masyarakat, tuan-tuan haji maupun hajat, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana masih lagi memberikan nikmat kehidupan yang boleh kita jadikan sebagai medan untuk kita memperbaiki diri kita, bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan memperbaiki amalan-amalan kita supaya lebih berkualiti, dan juga mengkoreksi dan muhasabah diri di atas kecuaian-kecuaian yang kita lakukan, pembaziran masa dan sebagainya yang kita buat seharian. Semoga kita dapat melonjakkan mutu diri kita ke arah yang lebih baik, yang akan memberikan keuntungan juga kepada kita nanti bila kita tiba di akhirat. Kerana kita tahu bahawa dunia ini hanya medan ujian sahaja, dia tidak lebih daripada itu. Tuhan nak test kita sahaja, bukan tempat untuk kita mengecapi nikmat sebanyak mungkin. Sebab tu di dunia ini kalau nikmat itu dia ambil secara berlebihan, dia akan membahayakan kita. Makan berlebihan, tidur berlebihan, apa-apa saja. Dan di sini bukan tempat untuk kita menggapai nikmat secara maksimum. Tempat untuk kita memperoleh nikmat, dan pada waktu itu amal tidak ada lagi, ialah syurga nanti di akhirat. Dan di dunia ini Allah Ta'ala beri dua nikmat yang besar sebagai hujah kepada kita, supaya kita, kalau kita tidak hargai nikmat ini, kita akan berdebat dengan soal jawab yang tak mampu kita tepis di akhirat nanti. Yang pertama ialah nikmat hidayah yang Allah beri. Disebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah telah memberi ke atas kamu untuk hidayah pada kamu kepada iman. Iman yang kita peroleh sekarang ini akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kita pergunakan keimanan dan kepercayaan kita terhadap Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya. Yang kedua ialah nikmat Nabi SAW diutuskan kepada kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang-orang beriman tak kala dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi rasul ini punya kita akan ditanya. Kalau kubur pun dah tanya dah, man nabiyuka, siapa nabi kau? Dan untuk mengikut rasul sudah tentu ikut sunnah Nabi. Dan apa-apa sahaja yang datang daripada Nabi kena ambil. Allah sendiri suruh, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul, diberi oleh rasul, kamu kena ambil. Apa-apa yang dilarang daripadanya oleh rasul, kamu kena jauh. Sebab tu serangan kepada rasul berterusan sampai sekarang, sejak zaman Nabi lagi. Orang munafik dihasut sahabat-sahabat. Dan cerita dulu Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang mencatat hadis Nabi. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, aku yang tak boleh challenge Abdullah bin Amr ni satu. Aku hafal, dia catat. Makna banyak dia catat. Abu Hurairah dia hafal sebab hafalan dia sangat kuat. Apa yang dia dengar dia tidak akan lupa sampai bila-bila. Abdullah bin Amr dia catat. Satu hari orang munafik dia jumpa Abdullah bin Amr, dia kata, buat apa nak catat semua? Nabi Muhammad ni manusia biasa. Dia macam-macam kamu juga.
Kadang-kadang dia bercakap dalam keadaan marah. Takkan yang tu pun nak tulis juga. Kadang-kadang dia okey. Takkan waktu marah pun nak tulis juga apa yang keluar daripada diri dia. Lalu Abdullah bin Amr pergi jumpa Nabi SAW. Dia tahu. Maka Nabi kata, "Walladzi nafsi biyadi." Demi aku yang berada dalam genggaman Allah. Ma kharaja minha wa asyara ila fai illa al-haq. Dia kata tidak keluar daripada ini, dia tunjuk pada lidah. Illa al-haq, melainkan semua betul dan benar berlaku. Kamu tulis tak? Ketika Nabi marah ke? Ketika Nabi suka ke? Ketika Nabi berperang ke? Ketika dalam keadaan damai ke? Apa sahaja kalau keluar daripada mulut Nabi, kata-kata dia adalah kebenaran. Maka semenjak pada tu Abdullah bin Amr catat semua apa-apa saja maklumat yang dengar daripada Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca hadis Nabi, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-20 ke-29. Hadis yang ke-28. Yang diberi tajuk tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Kalau dah baca dah pun 3 ulangan sebab yang tak ingat tanda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fil nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi walau ya'lamuna fi at-tahjiri lastabaku ilayhi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subh la atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Dan satu lagi teringat, mungkin ustaz lain dah sebut, kita berada dalam bulan yang mulia dah sekarang, bulan haji. Walaupun tahun ni kita boleh pergi haji, kita banyaklah beribadah pada 10, 1 hingga 10 Zulhijjah. Puasa sunat, kalau nak baca Quran lebih ke, buat baca Ramadan juga. 10 yang akhir tu kita tumpukan, tapi bezanya untuk Zulhijjah 10 yang awal tu yang sangat berkualitas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu semua kita maklum, dia adalah periwayat hadis yang paling banyak sekali lah. Walaupun dia lewat dunia Islam kerana ketekunan dia. Dia ni ikon ataupun contoh kepada orang-orang yang lewat dunia Islam, tapi dia boleh mendahului orang-orang yang lebih Islam awal daripada dia. Banyak dia dahulu. Ini Abu Hurairah, seorang yang alim, sahabat yang alim. Walaupun orientalis barat mengkritik Abu Hurairah, antara serangan yang dia lontarkan kepada Abu Hurairah, dia kata Abu Hurairah bukan seorang alim. Dia hanya hafal saja hadis. Hafal saja. Alim tidak. Maka kalau dia keluar fatwa tak boleh nak ambil sangat. Jadi cara dia nak jaga peribadi Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah seorang periwayat hadis yang paling banyak. Lalu ulama-ulama kita jawab. Ulama kita setiap kali serangan berlaku pada hadis, mereka akan bangun untuk jawab. Kalau orang reka hadis palsu, ulama akan terangkan. Sampai sekarang pun. Maka terbukti jawapan oleh para ulama, Abu Hurairah itu orang alim. Kerana banyak fatwa-fatwa dia memang tepat. Dan dia melahirkan ulama-ulama besar yang di bawah didikannya. Kalau dia bukan alim, macam mana dia boleh lahirkan tabi'in, anak muridnya dari kalangan orang alim. Bahkan bukan alim biasa, alim luar biasa. Itu Sa'id bin Musayyib, yang merupakan anak murid kanan Abu Hurairah, yang akhirnya menjadi mertua pada Abu Hurairah. Dan dia ni orang alim. Untuk guru dia siapa? Abu Hurairah. Ini jawapan secara praktikal. Bahawa kalau Abu Hurairah tidak alim, dia hafal saja, macam mana Sa'id bin Musayyib boleh jadi tokoh fiqh yang paling alim dan tokoh hadis yang hebat, sedangkan dia dapat didikan secara langsung daripada Abu Hurairah. Dan ramai lagi. Kata Abu Hurairah, dia dengar Rasulullah bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besarnya pahala azan dan menepati sah pertama di masa sembahyang berjamaah,
Kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya, melainkan dengan membuat undi atau giliran. Nescaya mereka akan membuat demikian. Dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera pergi ke masjid untuk melakukan sembahyang berjamaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala sembahyang isyak dan subuh dengan berjamaah, nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya, sekalipun mereka terpaksa berjalan secara merangkak-rangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Keterangan Nabi cakap, kalau manusia tahu ni, kita mana tahu pahala ni? Bila Nabi beritahu baru kita tahu. Pahala azan ni, manusia akan buat undi untuk dapatkan pahala azan. Kerana azan ni tuan-tuan, segala-gala yang dengar suara muazzin, orang yang azan, tak kira apa, binatang. Tadi muazzin kita azan, tak baca berapa banyak semut dengan binatang-binatang yang kita tak nampak, yang duduk-duduk dalam tanah tu. Kemudian pokok-pokok kayu, apa-apa sahaja, jin tak jin, manusia tak manusia, segala-gala yang dengar besok dia akan menjadi saksi di akhirat. Dia akan menjadi saksi. Macam mana cara Tuhan nak suruh dia jadi saksi tu, itu tak perlulah kita nak beratkan pemikiran kita untuk fikir. Sebab benda akhirat ni tuan-tuan, dia tak boleh fikir. Saya beritahu, orang masuk syurga tak akan tidur. Yang tu bukan brain lah. Kita kan suka tidur. Bila kata dalam syurga tak ada tidur, kita tu Allah, tak best je syurga tak ada tidur. Memang dalam syurga tak ada tidur. Sebab tidur ni dia akan meluputkan nikmat. Tapi tahu contoh, kalau kita tunggu siaran langsung World Cup terakhir yang dulu tu, waktu Brazil lawan Argentina contoh, kita dah follow daripada start, daripada mula-mula lagi. Tiba-tiba waktu perlawanan terakhir, kita dah siap dengan air kopi apa semua bagai, dah pukul 3 pagi bangun, kiam mulai terus lah. Tapi saya tengok bola, tiba-tiba kita tertidur sedap-sedap subuh. Agak-agak menyesal ke tidak? Tidur sedap dah, tapi nikmat tengok bola dah terlepas. Allah Akbar, menyesal. Ya Allah, aku dah follow daripada tiba-tiba last hari tu tiba-tiba tertidur. Bila terlepas nikmat, kita akan tak suka pada tidur, walaupun tidur tu nikmat. Syurga semuanya nikmat. Kalau kita tidur 10 jam, berarti 10 jam kita terlepas nikmat syurga. Maka Tuhan tak buat orang dalam syurga tidur. Dan dia tak akan mengantuk, sebagaimana malaikat tak mengantuk sekarang. Dia akan fresh, segar 24 jam orang dalam syurga. Tu yang kita banding kat dunia ni. Kat dunia ni memang tengah-tengah kuliah kita tidur, ada apa hal kan. Tapi di syurga macam tu. Jadi kalau Tuhan beritahu dia akan jadi saksi, kita tak payah nak beratkan pemikiran. Puak-puak salah macam tu, sahabat-sahabat macam tu, dia tidak memperincikan pertanyaan kepada benda-benda yang macam tu. Serah pada Allah. Kita mana boleh fikir benda akhirat nak banding dengan dunia, tak boleh. Kita duduk pada masyar, walaupun duduk dekat-dekat, peluh lain-lain. Matahari pancar tu, ada peluh sampai ke lutut, ada sampai ke dada, ada sampai ke parah telinga paling teruk sekali. Yang tu kita tak boleh fikir. Dalam kubur tak boleh fikir belum sampai akhirat lagi. Yang orang kena seksa dunia-dunia, kita gali kubur tak jumpa apa pun. Sebab dia alam lain, alam barzakh, alam yang terlepas daripada yang kita duk belajar sains-sains ni. Terlepas, dia bukan alam yang macam-macam alam yang ada tenaga macam kita yang duk, tak ada. Dia lain punya alam. Jadi besok dia akan jadi saksi belaka. Yang dengar suara azan, termasuk jin, termasuk batu, segala bagai, akan jadi saksi depan Tuhan. Dan disebut dalam hadis al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang tukang azan ni orang yang paling panjang leher pada hari kiamat. Ini kinayah, apa, majaz. Maknanya orang yang paling glamour, yang paling orang nampak, yang paling menonjol di hari akhirat.
Sekarang kalau Tuan Bilal kan biasa je, tak ada belanja sangat kan, imam boleh tahan lah, siap dia bawa sikit. Besok menunjuk, ibarat orang panjang leher, orang semua nampak. Ini rahmat yang Tuhan beri kepada orang yang tukar azan. Sekarang tukar azan tak ada orang nak berebut sangat. Jawab tak lain orang berebut kan. Jadi Bilal mana ada berebut sangat. Paling tinggi pun 2-3 orang calon je. Itu tinggi je tu. Biasa 2 orang je. Kadang-kadang tak ada, seorang je. Kadang-kadang seorang pun tak ada. Semua pakat mengelak tak nak. Kau susah nak pergi sana pergi sini. 5 waktu. Tiba-tiba dia boleh ambil dan boleh lawankan suara untuk beritahu masuk waktu. Syiar Islam tertegak kerana dia. Kalimah Allah dikumandangkan dengan suara dia. Maka besar pahala. Tengah-tengah orang sibuk bekerja, tengah-tengah orang lalai, tiba-tiba dilakukan Allah paling besar sekali. Allahu Akbar. Maka pahalanya sangat besar. Untunglah. Jadi Bilal. Nabi kata kalau tahu kelebihan Bilal tu, kelebihan azan, orang akan berebut cabut undi. Pakat nak jadi Bilal semua. Dan kalau tahu duduk saf paling hadapan, orang akan berebut untuk dapat undi. Kalau tak boleh, sebab nak duduk depan semua tak boleh. Akhirnya masjid kata okey, kita cabut undi lah, siapa cepat dia, siapa naik nama dia dapat lah. Tapi ada siapa mereka macam tu? Tak ada. Waktu musim Covid dulu pun tolak-tolak kau lah, pergi kau. Kadang-kadang dia dah di depan dia pergi ke orang lain pula. Ada macam tu. Dia tengok kawan dia lebih tua, cik masuk. Patut tak balik. Benda-benda kebaikan kita tak boleh pergi pada orang. Ini akhirat punya. Kalau perkara dunia tak apa, perkara akhirat tak boleh. Sahabat Nabi, dia nak pergi berperang. Dia tak naik nama sebab dia ni tua. Dah lah satu tua. Lepas tu cacat kaki dia masalah. Nak pergi berperang apa, awak susah ke diri je kan. Lalu para sahabat apa yang bahagian ambil nama tu tak masuklah nama dia. Dalam keluarga dia termasuk anak dia. Dia merayu-rayu ke anak dia. Tolonglah nak, kau berilah ke bapa untuk bapa pergi berperang, kau duduk kat rumah, kau muda lagi, ada anak-anak bini lagi, biar bapa. Merayu-rayu. Apa anak dia jawab? Abah, kalau bukan syurga, kalau bukan bak akhirat, bapa minta saya beri. Ini akhirat, syurga. Boleh? Tak payah nak bagi kau orang, ustaz tak ustaz pun. Kadang-kadang dia segar ke ustaz pun. Tak payah, ambil kita. Ini pahala untuk itu. Dan duduk sah yang pertama. Para sahabat, para tabi'in. A'mash, seorang tabi'in nama A'mash, 70 tahun dia pun tidak pernah luput takbiratul ihram. Yang pertama dengan imam, takbiratul ihram pertama. Imam angkat takbir, tunggu dia angkat takbiratul ula. Berapa tahun? Hampir 70 tahun. Duduk sah depan satu hal, takbiratul ula. Takbiratul ihram yang pertama tu, yang imam macam bukan masbuk lah, dia terus selama 70 tahun. Sa'id bin Musayyib yang bertua kepada anak murid kepada Abu Hurairah tadi, dia kata, aku tidak pernah melihat tumit kaki jemaah yang lain dalam solat selama 50 tahun. Ma nazartu fi qafar rajulin fi solat منذ 50 sana. Tak pernah aku tengok tumit tapak kaki orang lain kecuali tapak kaki imam, mana dia duduk betul-betul belakang imam selama berapa tahun? 50 tahun. Bukan 50 hari ya, 50 tahun. Ini ulama dulu pentingkan mereka beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibrahim bin Nakhai, "Idza ra'aita ar-rajul yatahawanu bil takbiratil ula falsil yadayka minhu." Kalau kamu tengok ada seorang lelaki dia buat main-main dengan takbiratul ula, yang takbir pertama tu, imam dah qomat, bila dah qomat dah, imam dah maju ke depan, dia pergi main handphone lagi apa semua.
faghsil yadaka anhu. Kamu bersih tangan daripada dia. Tak payah layan orang macam. Apa begitu sekali Ibrahim bin Dafar. Oh, kalau dia tengok para tabi'in, tengok perangai kita kan. Ni kadang-kadang orang takbir duk main curi buntut lagi. Kawan-kawan ni bukan orang muda, tua-tua pun. Bukan orang sini lah tempat lain. Gurau lagi. Kalau main-main dengan takbiratul ula, tidak nak bersemangat tu, kamu bersihkan, cucikan tangan daripada. Jangan buat kira dengan orang macam. Siapa begitu sekali. Ulama dahulu mengambil serius. Mereka menunjukkan standard yang tinggi untuk kita jadikan pengajar. Memang kita tak boleh nak follow 100%, tapi sekurang-kurangnya biar cakap. Ini penting kita belajar. Benda-benda yang dicuaikan oleh kita menyebabkan kita tahu dan kita beringat. Mungkin selama ni orang takbir kan kita duk kulu kilir lagi, duk main tengok handset lagi, nak jawab WhatsApp lagi lah. Padahal jawab WhatsApp lepas ni boleh. Jawab lagi tu WhatsApp group tu yang ada 85 group. Sampai berat handphone tu. Oh, jawab lagi. Orang dah takbir tu. Kalau kamu tengok orang macam ni, cucikan tangan daripada dia. Tak boleh buat kira. Dia kata macam tu. Ini kata Ibrahim An-Nakhai. Ulama-ulama salaf belakang ni, yang kedian-kedian. Salaf ni maknanya orang yang hidup 300 tahun selepas dah. Itu dia panggil salafus salih. Ini terbaik ni, zaman keemasan Islam. Sebab Nabi kata khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Kurun Nabi 100 tahun satu kurun. Kemudian kurun selepasku, yakni kurun tabi'in 100 tahun. Kemudian kurun selepasku, yakni 100 tahun pula kurun tabi'in. Selepas tu Nabi tak sebut. Imam Syafi'i, Imam Bukhari termasuk ni, salafus salih belakang. Imam mazhab 4 tu masuk. Dia masih lagi masuk dalam jalur anak murid tabi'in pun dia masuk, walaupun Imam Syafi'i bukan tabi'in. Yang tabi'in Imam mazhab 4 tak ada. Imam Abu Hanifah tabi'in. Yang tabi'in saja yang ada Imam Malik. Itu hujung-hujung lah. Yang lain semua bawah sikit. Imam Syafi'i muda lagi. Imam Bukhari lagi muda, dia anak murid juga. Dia pernah berguru, bertemu juga dengan Imam Syafi'i, dia lagi pendiam. Imam Bukhari. Walaupun Imam Bukhari menyusul hadis, tapi Imam Syafi'i lagi alim. Sebab dia boleh mengeluarkan hukum dalam mazhab. Dia makin kediam, makin kurang sikit lah. Walaupun orang kemudian ni banyak menulis kitab daripada orang dahulu. Kalau kita tengok profesor tulis banyak. Para sahabat tak ada tulis kitab pun. Tabi'i sikit-sikit je. Masa tu tak ada zaman pencetakan. Tabi'i makin banyak sikit. Tabi'i makin banyak. Dan sekarang lagi banyak. Tapi adakah orang sekarang lebih alim pada orang dulu? Tidak. Ibn Rajab Al-Hambali tulis satu buku kecil, Fadlul ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Kelebihan ilmu orang-orang salaf, yakni yang 3 kurun tadi, berbanding dengan orang kemudian. Bukan dia bandingkan dengan khalaf ni, dia banding sama sahabat tadi. Ramai orang terkeliru dia kata. Sebab mereka jumpa dalam kitab banyak fatwa Ibnu Abbas, iaitu sahabat junior. Sahabat ada 2 kategori, saya tahu. Sahabat senior, sahabat junior. Kibarus sahabat, sahabat tua-tua yang jumpa dengan Nabi umur 20-an, 30-an, ada pun sama bayar. Dan ada sahabat dia panggil sigharus sahabat, sahabat junior. Dia jumpa dengan Nabi wafat, umur dia mungkin 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, muda-muda. Ibnu Abbas lagi banyak bercakap daripada Sayyidina Umar. Fatwa dia lagi banyak. Fatwa dia lagi banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dari segi alim, kata Ibn Rajab Al-Hambali, Abu Bakar lebih alim daripada Ibnu Abbas. Para sahabat lebih alim daripada tabi'in. Tabi'in lebih alim daripada tabi'in.
ulama sekarang alim, tapi mereka kadang-kadang pengkhususan. Kalau ulama bahagian fiqh, dia lebih fiqh. Yang lain-lain dia kurang sikit. Orang dulu dia menguasai semua ilmu. Dan bukan setakat menguasai ilmu, dia tiga serangkai terus. Dia seorang alim, dia berjuang Islam, dan dia menjadi sufi. Dia alim, dia haraki, dia sufi. Jiwa dia mantap, amalnya banyak, ilmunya hebat, dan dia bukan duduk senyap-senyap, bahkan dia berjuang membela Islam dan sebagainya. Itu orang dulu, package lengkap. Aduh, ulama dulu. Ulama sekarang adalah ramai lah lagi, tapi kadang-kadang dia bahagian ni, kemudian dia bahagian ni. Aduh. Itu zaman. Cuma ulama sekarang dia secara kolektif, kebanyakan. Ada yang menguasai ilmu banyak, tapi tidak ramai, tidak seperti dulu. Kebanyakan dulu semua. Ilmu fiqh dikuasai oleh Imam Syafi'i. Dia juga adalah nasrus sunnah, pembantu ataupun pejuang sunnah. Kemudian dia juga seorang sufi. Kalau kita panggil ilmu tasawuf, kerana amalannya sangat hebat. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang fiqh, fakih. Dia juga seorang muslim yang mengumpulkan hadis-hadis sangat banyak. Dalam masa yang sama, dia juga seorang yang berjiwa sufi. Lengkap, fikih dia lengkap. Ulama dulu. Jadi mereka ni sampai 70 tahun, 50 tahun tak pernah terlepas takbiratul ula. Takbiratul ihram yang pertama tak terlepas. Oh, jauh pagi tak dengar dengan kita kan. Kita bukan setakat terlepas takbiratul ula, terlepas dengan sembahyang berjemaah terus kadang-kadang. Dia kata azan menempati saf, bersegera pergi ke masjid. Bersegera pergi masjid pun termasuk juga. Bersegera pergi masjid termasuk orang-orang yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Taala. Dan dia menunggu masa waktu. Dia beza orang datang azan dan berkumandang dengan orang datang azan belum masuk waktu, beza. Pahala beza. Dan selama mana dia menunggu solat, maka dia dikira bersolat. Macam tuan-tuan ni belum masuk waktu Isyak, tuan-tuan tak lari daripada masjid ni. Macam tuan-tuan sembahyang walaupun duduk. Dengar kuliah, pahala lain. Majlis ilmu, fadilat lain. Menunggu waktu, pahala lain pula. Bertimpa-timpa pahala kelebihan. Kalau orang tahu dan nampak dibukakan hijab pahala ni, tak ada seorang pun kat rumah. Tak ada seorang pun di shopping center, mana-mana tak ada. Tak ada seorang pun kena makan. Semuanya akan datang. Tapi kerana akhirat ni tuan-tuan, dia bukan terhijab dengan mata sahaja. Kadang-kadang hati pun terhijab. Mata hati terhijab. Mata dia tak boleh nampak akhirat, mata hati. Menyebabkan dia tak ada rasa apa. Tertinggal solat berjemaah, relax dia. Tak ada usir, tak ada apa. Ada seorang ulama dia tertinggal solat berjemaah. Kata silap saya Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia ada ceritakan. Baca satu buku dia. Ada seorang ulama tertinggal solat berjemaah sebab tetamu datang ke rumah dia. Bukan sahaja dia dah itu. Tetamu datang borak-borak apa semua, lewat balik. Takkan dia nak halau tetamu. Maka dia pun cepat-cepat pergi. Dia pergi ke masjid, dia orang dah sudah. Sudah juga. Berlari ke sana, habis semua. Dia pun balik dengan sedih. Bila balik dengan sedih tadi, dia balik ke rumah, dia pun sembahyang. Sebab kan sembahyang berjemaah banding dengan sembahyang seorang-seorang 27 kali ganda. Dia pun sembahyang isyak tadi 27 kali. Oh lama sembahyang isyak 27 kali tuan-tuan. Sembahyang tarawih baru 10 rakaat dah ketal lutut dah. 8 rakaat. Ini 4 rakaat buat 27 kali. Sebab dia terlepas ni. Sedih terlepas sekali. Duk jaga-jaga ada juga terlepas sebab tetamu datang. Tetamu tu macam tak faham je. Akhirnya malam dia bermimpi. Dia bermimpi dia bersama-sama dengan jemaah kampung dia yang selalu duduk solat dia. Dia naik kuda.
Dan dia kejar, dia tertinggal kuda tersebut. Dia cuba kejar, tak dapat. Kejar, tak dapat. Jemaah ramai-ramai tinggalkan dia. Lalu satu suara berbunyi, suara malaikat lah dalam mimpi. Kata nama dia Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, kau kejar macam mana pun kau tak akan dapat lagi. Kau buat 27 kali sembahyang berjemaah tadi, walaupun kau buat 27 kali, kau tak boleh kejar solat isyak yang kau terlepas sekali. Kerana kita datang sembahyang berjemaah tu, bukan pahala sembahyang berjemaah tu je dapat. Pahala malaikat doakan kita, Allah maghfir lahu warhamhu, wahai Tuhan ampunkan dia, rahmatkan dia. Mana nak cari tu? Pahala amin dengan apa? Kita dah baca dulu, siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat, maka dosa jadi ampunkan. Kalau dia sembahyang 7 kali, dia amin seorang je. Malaikat tak amin, dia seorang-seorang ni. Malaikat hanya aminkan bila kita amin tepat dengan amin iman. Iman amin, kita pun amin. Malaikat Tuhan pun ampun dosa kita dengan sebab dia tak dapat kecuali dalam solat berjemaah. Ulama kira, ulama hitung-hitung pahala solat berjemaah dia ada lebih kurang 27. 27 kali ganda atau 25 kali ganda salah satu. Ada 24 lagi. Sebab tu dalam mimpi dia kata, kamu kejar macam mana, kamu lari macam mana, kamu tak akan dapat. Tapi kerana benda ni benda akhirat, bukan benda dunia, relax saja pakcik duduk kedai kopi, orang azan, walaupun kedai kopi tu tak jauh pun daripada masjid. Boleh je dia cakap, okey, hold dulu mi goreng tu, pakcik lagi sembahyang. Tak, besar kau mi goreng tu banding dengan solat berjemaah yang terlepas. Sebab apa? Kebesaran solat tidak ada. Sama je orang tua, orang muda lagi teruk, lagi kita tengok. Anak muda, bukan setakat solat berjemaah, solat-solat 5 waktu kadang-kadang terbang. Solat asar berjemaah, solat asar. Dalam tu dia tak sebut berjemaah, tapi ulama kata man shallal fardain dakhala al-jannah. Siapa yang solat pada 2 waktu sejuk. Waktu sejuk ni ulama kata waktu asar, sebab asar tu dah mula sejuk, dan waktu subuh. Masuk surga. Cuba tengok sembahyang asar dengan sembahyang subuh. Inilah sembahyang yang paling suka nak buat. Pergi kat taman, kadang-kadang kita singgah taman-taman tertentu, tak ada seorang pun sembahyang berjemaah asar. Saya tak nak sebut taman mana. Saya pernah singgah 2 kali, 3 kali. Nak singgah sembahyang asar di sebuah taman, tak ada orang seorang habuk. Takkan semua cuti. Kadang-kadang hari Minggu ada je kat rumah, semua tak nak keluar. Bersauna rumah tu, bersauna televisyen tu, bersauna layan anak beranak kat rumah tu. Siapa tak nak keluar? Dia tunjukkan contoh pada anak dia, supaya anak dia tengok. Inilah perangai bapa. Kau nanti kau besar ni, kau ikut macam bapa ni. Walaupun dia tak cakap, tapi itu perbuatan tu menjadi contoh. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah perbuatan yang kita tunjuk-tunjuk ni lebih fasih daripada lidah percakapan. Kita suruh anak kita, nak kau pergi sembahyang berjemaah, kita suruh je dengan mulut, kita tak buat. Dia tak berapa berkesan. Cuba kita buat, dia tak suruh pun, buat dulu kita, dia akan tengok. Tu. Jangan satu taman dikuasai oleh syaitan. Sebab tak ada seorang pun wakil untuk datang mengimarahkan surau. Waktu nak buat taman dulu bukan main, cari taman yang ada surau. Tak ada surau, buat jawatan kuasa penaja untuk buat surau. Bila surau dah siap, dia pun tak nampak. Macam COVID dulu lah, siap tulis dalam Facebook, kenapa masjid tak buka? Kami rindukan masjid. Bila masjid buka, dia pun tak ada. Ini kena ambil perhatian bab solat berjemaah dan sebagainya tu. Dia kata kalau orang ramai mengetahui nilai ganjaran tanda amalan ini dan diperlihatkan pada mereka seperti gaji yang diterima pada setiap hujung bulan, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Bahkan mereka terpaksa membuat giliran. Namun kenyataannya bukan demikian. Ramai orang yang tolak menolak dalam melaksanakan amalan-amalan ini.
Terkadang kalau ternampak saf pertama atau saf hadapan itu kosong, masing-masing mempersilakan orang lain untuk memasukinya. Kita pun termasuk juga kadang-kadang. Jadi saya patut berebut? Tak. Jadi tak berebut. Yang berebutnya benda dunia. Cuba kalau tengok tempat-tempat makan apa semua, penduri kahwin atau tempat-tempat kerusuk. Bukan main lagi nak duduk kat depan nak dapat. Padahal makan dah cukup pun. Berebut takut laut habis. Sebab tu saya beritahu dulu dekat Kenduri ramai yang membazir. Dosa tu semua. Timbung laut banyak-banyak. Sampai kucing lompat pun tak lepas. Lepas tu dia tak habis. Dan saya dah cerita sini Ibn Sirin. Kalau dia nak pergi Kenduri, dia makan dulu. Dia makan dulu. Orang tanya, kan kita nak pergi Kenduri, apa pasal makan? Ibn Sirin ni tabi'in. Dia kata aku terbimbang takut termakan hak orang lain. Kalau aku lapar, aku pergi Kenduri, aku makan lebih. Lebih-lebih tu aku bimbang yang tuan tetamu, tuan rumah tu sediakan bajet untuk orang lain. Tapi kerana aku makan lebih, aku terambil. Sebab tu aku makan dulu, supaya aku makan cukup-cukup. Kenduri kita tengok tak, dia timbul, dia tahu dah dia tu penyakit darah tinggi. Dia pergi ambil banyak-banyak pun siapa suruh. Gaul ada, darah tinggi ada, jantung, kucing manis. Siap, lengkap, komplit. Lepas tu baru dia terinak ke tengah makan. Darah tinggi lepas. Siapa nak makan bekas dia tu? Akhirnya membazir. Tuan rumah pula dekat ujung-ujung pukul 3 tu yang kita pergi laut dah habis tu. Tuan rumah catering dia dah bajet, dah berapa kepala surat dia keluar tu. Tapi kerana jadi yang membazir. Lepas ni kalau kita pergi Kenduri ambil, kita nak makan sudah. Kalau nak lagi tambah. Jangan nak ambil lebih lepas tu tak habis. Membazir saudara setan. Adik-beradik setan, sedang tu adik-beradik. Tapi kalau kita kata adik-beradik setan, mesti dia marah kan. Tapi Quran cakap macam tu. Ikhwanus syayatin minal mubazzirin. Orang mubazir. Padahal dalam masalah seperti ini, kita makruh pendahulu ke orang lain. Makruh kita beri ke orang lain. Sebab ini perkara agama. Syaitan ke depan, makruh. Walaupun beri ke ustaz tu. Kita ambil kalau beri ya. Tapi dia yang tak faham. Tak kira ustaz tak ustaz, jangan pergi. Dia datang lewat, duduk belakang. Makruh kita pergi ke orang. Lepas ni jangan lagi. Kalau dah boleh solat berjemaah macam biasa apa semua, jangan pergi lagi. Sikit lagi. Peluang itu mesti kita rebut dan jangan diabaikan. Sebaliknya ada pula orang yang ketika makan beramai-ramai tidak berkenan mempersilakan orang lain. Dia sebut juga sini. Kalau bak makan tak ada pun, kita makan dulu, tak ada. Kalau dia tengah beratur ambil kenduri, dia tengok ada orang keluar belakang. Tak ada, pakcik, atuk bagi sini ambil tempat saya. Tak ada. Lantaklah atuk kat situ pun. Padahal muka atuk sama suruh lewat. Tapi kalau bak akhirat, suruh orang lain. Bak dunia tak ada. Rakus manusia, bak dunia. Kalau dia potong kiu sikit, bergaduh. Bak akhirat tak ada hal punya. Potong kiu dia suka je. Lagi bagus. Ambil tempat saya ke depan. Terima kasih. Siap. Ucap terima kasih tu. Tapi kalau bak akhirat, bak dunia tak. Kerana tak faham. Orang yang lain untuk mendapatkan apa yang lebih banyak. Padahal dalam keadaan seperti ini, kita sangat disuruh untuk melebihkan dan mendahulukan orang lain dalam bak dunia tadi. Amalan-amalan disebut dalam hadis di atas ialah perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang. Dan dia sebut juga, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati was subh la atauhuma walau habwa." Kalau manusia tahu kelebihan pada sembahyang isyak dan subuh berjemaah, mereka sanggup datang walaupun merangkak. Serius ni ayat ni tuan-tuan. Nabi kata kalau takdir kamu demam, ibarat demam, nak jalan biasa tak boleh, kecuali merangkak pergi ke masjid. Merangkak pun kamu sanggup kalau kamu nampak sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Apa kelebihan sembahyang isyak? Antaranya man shalla al-isya fi jama'ah. Siapa yang solat isyak dalam berjemaah, maka annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia solat separuh malam. Orang sekitar sembahyang isyak sekarang macam kita sembahyang separuh malam. Kalau malam tu ada 12 jam, 6 jam sembahyang. Man shalla subha fi jama'atin, tapi siapa-siapa solat subuh separuh jemaah, maka annama qama al-laila kullah. Macam dia sembahyang sepanjang-panjang malam, tak tidur-tidur. Setiap hari dia sembahyang solat subuh,
Dia macam sembahyang tak tidur-tidur. Terkejut dia di akhirat tengok. Qiyamul Lail tak ada. Tapi pahala Qiyamul Lail sembahyang malam dia dapat. Menangis tuan-tuan. Yang tak buat tengok pahala kawan Qiyamul Lail. Sebab tu kalau terlepas subuh, menyesal subuh berjemaah. Menyesal sangat-sangat. Dapat pula solat sunat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi kandung dunia. Segala-gala yang ada atas muka dunia ni, baik 2 rakaat solat sebelum subuh. Tu belum subuh baru 2 rakaat sebelum subuh. Jangan lepas keluar tuan-tuan. Tambah-tambah kita di penghujung usia. Di penghujung usia, saya pun dah nak masuk 50. Tapi tahu kalau umur hijrah 50 kan? 49, 50 lah. Kalau umur Masihi memang 49. Macam dalam surah Al-Kahfi lah, Tuhan sebut ditidurkan 300 tahun dan 309 tahun. 300 tahun tu umur Masihi, 309 tahun umur hijrah. Sebab bulan hijrah dia ada 31, dia ada 29, 30. Bila cukup 30 tahun, kena tambah setahun umur kita. Kalau orang umur 60, sebenarnya 62. Kalau dia 62, makna kalau dia meninggal umur Nabi, dia ada setahun lagi. Ini bukan nak menakutkan, supaya kita buat persediaan. Oh, kalau di usia kita yang ujung-ujung ni tuan-tuan, terlepas solat subuh berjemaah, terlepas solat isyak berjemaah, wah, rugi lebih daripada 3 kali pencing kita terlepas. Kalau terlepas pencing, kita menyesal tuan-tuan. Tiba-tiba pencing bulan ni tak masuk. Tak mana silap akuntan negara tu, tak masuk pencing kita. Pergi cucuk-cucuk baki bulan lepas. Tak tambah, kawan-kawan semua masuk dah. Siap dengan bonus lagi. Bonus Covid contoh kan. Tiba-tiba cucuk tak ada. Allah, menyesal kenapa aku tak masuk. Telefon sana apa semua, dia kata tahu kita pun tak boleh nak buat apa lah. Dia kata tak boleh nak pakcik, tak boleh buat apa dah, sebab kita dah macam dah masuk dah tapi tak ada dalam akaun. Bisa tak? Bisa. Rasa hidup dah malak sekejap. Gelap masa depan. Walaupun sebulan pencing je pun, mana tu, banyak benda nak kena beli. Duit dah cukup, dah ada. Dah yang bela-bela waktu pencing dulu, gratuiti apa semua. Lepas tu anak pula yang kirim tiap-tiap bulan, tengah makan 2 orang dalam rumah, hutang pun tak ada apa semua. Cukup je pun, tapi tak dapat 1,600 yang pencing tu. Rasa malak dah. Tapi terlepas solat subuh berjemaah, yang kaki pencing, kaki apa, terlepas isyak berjemaah, relax je. Boleh gelak-gelak ketawa, sembuh-sembuh air liur dekat kedai kopi lagi. Borak dengan kawan. Sebab apa? Tak nampak kan. Sebab tu orang suruh dengar kuliah. Kalau duduk kat rumah setakat, bukan nak kata baca Yasin malam Jumaat, lebih afdal dengar kuliah. Yasin lepas ni boleh baca. Jangan kita nak tipu diri sendiri. Aku baca Yasin, aku buat kebaikan. Tak, kebaikan Tuhan bukan suruh buat kebaikan. Tuhan suruh ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak tengok siapa terbaik. Baca Yasin sunat. Dengar majlis ilmu peringatan daripada hadis Nabi. Yasin sebab lepas ni boleh baca. Ada orang dia tukar masjid buat kuliah, dia pergi buat baca Yasin. Memang nampak bagus. Syaitan, kalau dia tidak boleh mengalihkan kita untuk buat benda kejahatan, dia alihkan kita untuk buat benda kebaikan yang lebih rendah daripada kebaikan yang sebenarnya. Dia akan alih. Lepas ni kalau aku nak suruh pergi karaoke, confirm dia tak pergi. Tambah-tambah musim Covid ni, lagi tak ada harapan. Maka dia hasut lebay tu supaya buat amalan yang lebih rendah nilainya dengan meninggalkan amalan yang afdal, yang kalau dia dengar sekali kuliah boleh membantu untuk meningkatkan amalnya sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup dia boleh cover dia punya tu. Tapi nak wajar lah. Kalau kita cakap lebih-lebih, ustaz deki lah tu, orang nak baca Yasin pun tak boleh. Wahabi ke ustaz? Kena Wahabi pun lah. Stepek kena. Oh macam mana? Masyarakat. Sebab Imam Syafi'i kata, kalau berdebat dengan orang alim 100 aku boleh berdebat, tapi jangan beri seorang orang jahil. Aku tak boleh. Dia buatkah kepala dia? Dia ikut dia bukan nak dengar kata orang. Sedangkan Quran kata wazakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat.
wa dzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha, akan mengambil peringatan orang-orang yang takut kepada Allah, wa yatajannabuha, dan akan menjauhi peringatan, wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka, orang yang akan dicelakakan oleh Allah, dia akan menjauhi peringatan. Dia tak akan dengar nasihat orang, dia tak akan dengar nasihat ulama, dia tak akan dengar nasihat hadis Nabi. Alladzina yaslan narul kubra, yakni mereka yang akan dicampakkan dalam api yang marak membara. Majlis ilmu jangan tinggal. Kita kena ada keutamaan. Dan akhir saya nak tutup. Kalau tuan-tuan nak tahu keutamaan, tuan-tuan boleh cari satu buku di pasaran yang ditulis oleh seorang ulama terkenal daripada Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Boleh cari di kedai Mak Saleh, tak berapa ringgit pun. Pelaburan apa? Fiqhul Aulawiyah dalam bahasa Arabnya. Fiqh memahami keutamaan. Kadang-kadang dua benda baik, yang mana lebih afdal? Supaya kita umur kita tak panjang juga, masa kita singkat, kita nak buat yang terbaik. Supaya kita jangan terperangkap benda yang tidak afdal, kita nak pulut, sedangkan afdal kita tinggal. Ada berat tu tak? Contoh, qiyamul lail kita bangun, tiba-tiba subuh berjemaah kita tak pergi. Qiyamul lail yang kita buat tak boleh cover kita terlepas solat subuh berjemaah. Tapi kalau kita solat subuh berjemaah, kita tak qiyamul lail, kita ada masih fadilah yang sembahyang panjang malam. Tapi kalau kita boleh buat dua-dua, itu yang terbaik. Sebab tu orang yang cerdik, dia akan cari mana lubuk yang utama. Amal tak ada, kita masa singkat, nak buat semua tak boleh. Cari yang powerful di hujung-hujung usia kita. Jadi sudah habis waktu dah. SOP kita membenarkan hanya masuk isyak. InsyaAllah kita akan sambung masa akan datang tentang dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr, الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.